Hai guys, so hari ni jom cover dengan saya sama-sama pasal the BAL exercise ataupun bio assessment learning exercise untuk mock examination of photosynthesis. Kita nak cover dua benda, satu pasal the light dependent dan satu lagi light independent. Okay, so this one dia tunjukkan diagram of light reaction of photosynthesis. So dekat mana benda ini berlaku? Cakap A, this reaction take place at which part of chloroplast? So chloroplast ada beberapa part, kita ada stroma, kita ada the thylakoid membrane. Okay, so good. This one is happen dekat the membrane. So the name of the membrane is thylakoid membrane. As I would say, dia bunyi macam Thailand sikit kan, thylakoid gitu. Gitu. So next one, name the substance level X dengan Y. So kita nampak dekat sini, kita ada X dan juga ada Y. Okay, so kalau X ni, dia akan react dengan NAD jadi NADPH. Macam yang kita tahu, NAD ni dia akan ambil elektron, dia jadi NADPH kan. So tapi elektron dia dah tunjuk kat sini. Cuma, apa yang X ni yang datang daripada Y yang boleh menyumbang kepada dia menjadi NADPH? Ya, jawapan dia betul. Dia adalah H+. So again, dia bukan bermaksud dia tak ambil elektron dari sini. Dia bermaksud memang dia ambil elektron lah. Tapi dia tak adalah jadi macam NADP. Ini tertinggal P ni. PE negatif tu. Dia kena dalam keadaan ada H lah. So H ni datang dari mana? Actually dia datang daripada yang X ni lah. So X ni datang daripada siapa? X ni datang daripada Y. Y boleh menghasilkan elektron dan Y juga boleh menghasilkan the oksigen. So Y ni apa? Y ni adalah H2O. H2O dia akan bagi elektron dan juga dia akan jadi H+, also oxygen. Okay, so itulah jawapan kita, water, dan satu lagi X adalah 2H+. Next one, dia minta name the reaction center at photosystem 1 and photosystem 2. So untuk photosystem 1, reaction center kita kedua-duanya adalah terdiri, kedua-dua photosystem 1 dan photosystem 2, reaction center kita terdiri daripada chlorophyll A. Jadi boleh tak kita tulis chlorophyll A? Kita tengok sekejap lagi boleh ke tak tulis. Dan yang kedua, nama lain untuk nama reaction center lain untuk photosystem 1 adalah dia punya P680 dan manakala terbalik ni saya P700, manakala yang untuk photosystem tu adalah P680. So mana jawapan yang akan diterima? So, jawapannya adalah kedua-duanya boleh diterima. Alright. What is the function of NADPH in figure 6? Okay, so dekat sini kita nak minta awak bagi tahu fungsi. Tadi nak erase pula, sorry. So dekat sini dia nak minta awak untuk bagi tahu kita apa itu fungsi NADPH. Kalau awak jawab dia untuk sebagai final electron acceptor, itu salah sebab kalau dia ambil lagi elektron, dia akan jadi NADPH2 sebab dia tambah lagi elektron kan. So dia bukan final electron acceptor dekat sini. So function dia adalah untuk digunakan dekat Kelvin cycle kan. So sebagai apa kat Kelvin cycle? Yes, dia sebagai reducing agent. So you boleh jawab ini, reducing agent, atau you boleh terus jawab dia reducekan siapa kepada siapa pun tak ada masalah. So saya letak reducing agent lah. Okay. Next question. Yang ni saya nak ajak awak untuk reflect sama-sama lah. The light reaction involve cyclic dengan non-cyclic. Kalau cyclic dia akan hasilkan banyak ATP, manakala non-cyclic dia akan hasilkan ATP, dia hasilkan NADPH dan juga dia akan hasilkan byproduct oksigen. Dia kata name the first electron donor and the last electron acceptor for both process. So ini antara ramai yang confuse siapakah dia punya donor dengan dia punya electron acceptor. Untuk yang cyclic punya senang sikit, nampak sangat-sangat yang the donor itself adalah the photosystem 1 ataupun chlorophyll A ataupun P700 dan dia diterima balik oleh diri dia sendiri which is photosystem 1 ataupun chlorophyll A ataupun P700. Okay, sebab dia cyclic kan daripada PS1 tu dia naik kepada primary electron receptor
pergi kepada ferroroxin, lepas tu dia pergi pada cytochrome, lepas tu dia pergi pada plastocyanin, lepas tu dia pergi masuk dalam diri dia semula. Tapi yang untuk non-cyclic ni, siapakah the first electron donor? Ramai yang tersilap dia jawab P680. Okay, bukan sebab P680 ni pun elektron dia sebenarnya datang daripada air ni. Okay, macam yang kita tengok dekat sini. Air ni H2O undergo photolysis menghasilkan elektron dan elektron dia yang duduk dekat dalam PS2 ni. So, kita boleh conclude that the electron donor tu sebenarnya datang daripada air. So, that's why without air, dia tak boleh nak buat PS1. Dia tak boleh nak buat the non-cyclic ni. Okay? So, jawapan kita adalah electron donor kita adalah the water, manakala electron acceptor kita will be the NADP+. Untuk soalan yang ini pula, dia minta name the substance A dengan B. Okay, so kalau substance A ni ada dua kat sini, okay, ada dua. So, bendanya adalah sama, nama dia adalah primary electron acceptor. Manakala yang B, okay, yang B ni complicated sikit, awak kena analyse dia. Sebab yang lepas electron acceptor, dia ada sama ada plastoquinone ataupun cytochrome ataupun plastocyanin. So kita nak pilih yang mana satu antara tiga ni. So do remember that plastocyanin also can accept electron daripada cyclic one. So kalau ini adalah cyclic kita, maka kat sini mesti adalah the cytochrome complex. So bermaksud B ni selepas cytochrome complex. Bermaksud jawapan kita adalah plastocyanin. So ini jawapan kita ya. For the next question, pada sekejap. For the next question, diminta dekat awak pula adalah name the process M dengan N. So untuk proses M ada dua dekat sini dengan kat sini dan N adalah yang ini. So kita tengok proses M dulu. Proses M ni ditunjuk elektron tu being passed to another complex. So bermaksud proses M ini adalah oxidation. Okay, dihilang elektron, maka dia adalah proses oxidation. Nama lain yang awak boleh gunakan adalah photoactivation, di mana berlakunya excitement of electron yang menyebabkan dia excited dan pergi ke the next complex. So samalah yang berlaku dekat PS1. So oxidation would be the more precise one sebab dia hilang elektron, manakala photoactivation ni dia tak berapa precise dari segi photoactivation tu sendiri dia membawa maksud dia di-energizekan oleh the photon lah. But so far setakat ni sepatutnya kedua-duanya diterimalah, photoactivation and also the oxidation. Okay. Manakala N pula adalah dia akan buat air separated ataupun split into electron and oxygen. And sepatutnya ada H plus lah kat sini kan. Ya ada ni H plus ni. Okay, so and ini adalah proses of photolysis. Kalau photolysis saja salah, awak kena very complete and specific photolysis of water. Okay, so ini jawapan kita ya. M kat sini digunakan oxidation dan N adalah photolysis of water. But do remember, kalau dia refer kepada this process, actually you can also say photoactivation, tak ada masalah. Sebab the electron is being excited by the photon energy. Kenapa lah saya faham? Saya suka buat ni. So, where PS1 and PS2 occur? So, kat mana dia berlaku? Boleh tak kita jawab thylakoid membrane? Sebab dia berlaku kat membrane kan? Boleh tak kalau saya nak jawab dia berlaku dekat light independent reaction? So, manakah jawapan yang paling sesuai diterima? So, kalau dia letak where, bermaksud dekat mana? Dekat mana maksudnya tempat lah. Tempat dia lah thylakoid membrane. Okay, thylakoid membrane. Manakala kalau ditanya when ke kan? Okay, when mungkin sesuai lah untuk the light independent sebab dia lebih kepada proses. Okay. So, thylakoid membrane. And then state the source of electron for non-cyclic photophosphorylation. So, again, non-cyclic photophosphorylation tu dia start dari PS680, dia photoactivated, lepas tu dia bagi PA, lepas tu cytochrome, lepas tu PC, lepas tu dia masuk dekat P700, lepas tu P700 bagi kat ferroroxin, lepas tu dia akan bagi pada NADP+, jadi NADPH. So, dekat sini, dia bukan the first electron donor lah. Okay, dia punya electron actually belongs to the water.
water photolysis duduk dekat sini. Kan banyak kali photolysis of water untuk menggantikan balik elektron kat sini. So sebenarnya elektron dia adalah daripada water, bukan daripada P680 itself. So dekat sini the source kita adalah the photolysis of water. Okay, for next question, yang ni pun saya rasa bagus untuk korang tengok. But dalam exam ingat kita kena buat dalam bentuk ayat yang komplit. Kalau tak komplit pasangan dia, awak tak dapat markah. So untuk non-cyclic photophosphorylation, dia berlaku di photosystem 1 dan 2, manakala untuk cyclic photophosphorylation, dia berlaku dekat photosystem 1 only. Non-cyclic photophosphorylation berlakunya photolysis of water, manakala photolysis of water does not occur dekat cyclic photophosphorylation. Yang ini kadang-kadang dia bagi markah lain, di mana you boleh cakap byproduct, oxygen as byproduct. Yang ni pula there's no oxygen as byproduct. Kadang-kadang dia bagi markah lain. Okay, so kita tulis je lah yang mana. Kita tulis je, okay, supaya kalau ada markah, you akan dapat markah lah. And then untuk ni dia akan produce ATP and NADPH. So ini adalah the product. Produk yang ini pula hanyalah ATP saja, yang photosystem, yang cyclic one. And then you boleh juga bezakan daripada donor dia tadi dengan dia punya acceptor dia. So donor yang dia adalah, donor untuk non-cyclic adalah the water, manakala donor untuk the cyclic one adalah diri dia sendiri, which is PS1. Final electron acceptor untuk non-cyclic adalah NADP+, manakala final electron acceptor untuk this cyclic adalah PS1, diri dia sendiri. So kita nak masuk kepada this one, which is alternative mechanism. What if kalau keadaan sangat panas, stomata tu tutup, carbon dioxide dengan oksigen, carbon dioxide rendah concentration dia, oksigen concentration tinggi. So ini akan menyebabkan kita punya rubisco ataupun ribulose bisphosphate carboxylate oxygenase akan become confused, or dia akan tend untuk ikatkan, untuk fixkan oksigen dengan kita punya ribulose 1,5 bisphosphate instead of ikatkan carbon dioxide dengan ribulose 1,5 bisphosphate. Ini akan menyebabkan kita akan mendapat kurang G3P dan hence kita akan dapat kurang glucose lah, right? Malah mungkin kita tak dapat nak generate balik the Krebs cycle pula, Calvin cycle kita semula. So this is the alternative yang dibuat lah. So dekat sini diminta awak dekat C4 plant. So ingat C4 plant ni dia berbeza daripada segi spatial, which is tempat. Manakala kalau CAM pula dia berbeza dari segi temporal, masa. Untuk spatial ni ada dua tempat, which is mesophyll cell dan juga the bundle sheath cell. So, name the cell M, pyruvate daripada sel M. So, jawapan dekat sini adalah, kalau kita tengok daripada nota awak, okay, nota kat sini, salah, mana nota? Kalau kita tengok daripada nota, saya terus buat nota lah Okay, kalau daripada nota awak, dia macam ni lah. Oxaloacetate jadi malit. Jadi malit. Lepas tu malit ni kena pergi kepada bundle sheath. Lepas tu dia akan jadi pyruvate. Pyruvate ni pergi balik ke dalam kita punya mesophyll cell. So, kalau ikut soalan tu, dia kata from mana kan? Mana dia tadi soalan dia? Pyruvate from cell M. So from ni yang become the game changer lah. So from ni jawapan dia adalah the bundle sheath. Kalau tak ada from, confirm jawapan dia boleh jadi dua, sama ada bundle sheath ataupun mesophyll cell. So jawapan kita adalah bundle sheath cell. How is N then converted to malit? So N kita adalah ini. N kita adalah oxaloacetate. Oxaloacetate dia jadi malit dengan syarat dia being reduced. Okay, dia being reduced. So siapa yang akan reducekan dia? Yang akan reducekan dia adalah NADPH. So dia akan jadi S, which is NADP+.
Macam mana saya tahu dia reduce? Sebab kalau malit jadi oxaloacetate dalam Krebs cycle, kita tahu dia akan being oxidized kan? Let's say ini patah balik kepada ni, dia akan oxidize. Gunakan NADP+, jadi NADH plus H+. Itu kat dalam respiration. Okay, maka kalau kita nak tukar balik daripada oxaloacetate jadi malit, maka the reaction yang occur adalah reaction yang terbalik lah, which is the reduction. So, N is reduced by NADPH. Next, ditanya, kenapa P dengan R? So, R kita dah tahu NADPH tadi, P pula tidak diproducekan waktu malam. So, P kita adalah daripada pyruvate ditukar menjadi PEP. So, untuk tukarkan pyruvate kepada PEP, kita memerlukan ATP. So, P adalah ATP. Kenapa ATP dengan NADPH tak produce waktu malam? Sebab ATP dengan NADPH produce ketika light dependent reaction. So the light dependent reaction bermaksud dia memerlukan the electron, the light lah, okay, energy, light energy ataupun photophosphorylation to occur. Yang kedua adalah kena ada electron transport chain. So ini jawapan kita ya. Non-cyclic, cyclic photophosphorylation does not occur. Photoactivation does not occur. So bila photoactivation tak berlaku, tak bolehlah berlakunya electron transport chain kita. Right, yang ni saya tak berapa sangatlah sebab dia macam ini untuk yang R sajalah berbaloi, tapi untuk P dia tak bagi tahu sangat kan. So P pun boleh dilakukan ketika the non-cyclic cyclic one. P tu ATP kan boleh berlaku waktu cyclic. So kalau saya akan terima ini dengan inilah, yang ni tak berapa sangat. Predict 2 advantages of having enzyme X for C4 plant. So ini enzyme X kita. Apakah kebaikan enzyme X kita? Enzyme X ni akan fixkan carbon dioxide dengan kita punya PEP. So enzyme X kita adalah dikenali sebagai PEP carboxylase. So apa kebaikan dia? Dia tetap akan bind dengan carbon dioxide, bindkan PEP dengan carbon dioxide walaupun carbon dioxide sikit. Yang kedua, kita boleh gunakan ayat yang affinity tu. PEP as compared to Rubisco. As compared to Rubisco, PEP has high affinity to carbon dioxide. Rubisco pula have lower affinity, bukan lower lah, dia cuma ikut concentration. Kalau ada carbon dioxide banyak, dia akan ada affinity to carbon dioxide, tapi kalau oksigen banyak, dia akan ada affinity to oksigen sebab dia adalah carboxylase and oxygenase. So, dekat sini you boleh jawab betul lah tadi, dia akan bindkan carbon, Pepco ni dia akan sentiasa bindkan carbon dioxide dengan oksigen walaupun at low concentration of carbon dioxide, dan dalam masa yang sama dia ada high affinity toward carbon dioxide. So dia akan prevent the photorespiration. Right, so next soalan, dia minta give example of C4 plant sedang macam corn dengan sugarcane. Manakala advantage of C4 plant over C3 plant, C3 plant ni maksudnya dia buat only Kelvin cycle je. Okay, dia buat Kelvin cycle je, dia tak buat yang lain-lain. Kenapa buat Kelvin cycle saja dipanggil sebagai C3 plant? Sebab the first carbon compound produced tu nanti, which is after 5,1,5-ribulose bisphosphate ni, bind dengan carbon dioxide, dia akan jadi 6 carbon compound. Tapi dia automatically terus split menjadi 3 phosphoglycerate, which is 3 compound punya, 3 carbon punya compound. That's why dia tukar je sini kepada sini, ni kepada sini menjadi C3. Okay. Manakala C4 ni pula carbon dioxide bind dengan PEP, PEP 3 carbon, carbon dioxide 1 carbon. So dia akan jadi oxaloacetate yang mempunyai 4 carbon. So ditukar je macam ni, jadilah C4 plant, cara naming dia. Okay. So dia cakap give one advantage of C4 plant over C3 plant. Of course dia akan reduce phosphorespiration. That's why kita gunakan the PEP carboxylase. Kita nak reducekan photophosphorylation dan kita nak increasekan the productivity of photosynthesis. Right, next question dekat sini.
Okay, name the type of plant that use both cycle D dengan E. Kalau dia guna satu je, cycle E saja, itu dipanggil sebagai C3 plant. Tapi ini dia guna dua-dua. So ada dua, sama ada C4 plant ataupun CAM plant. CAM plant ni sebenarnya datang daripada perkataan crassulation, acid mechanism. Acid ni sebenarnya datang daripada malit. Malit ni yang awak hasilkan ketika oxaloacetate reduce, dia akan jadi malit. Okay. Yang CAM ni kan kalau ingat CAM ni dia beza dengan C4. C4 dia dekat bundle sheath dengan mesophyll. So cycle D dekat mesophyll, yang cycle E pula dekat bundle sheath. So dia actually can happen as a couple lah kan. As long as carbon dioxide dah banyak, dia boleh hantar dekat bundle sheath and then dia dah boleh buat cycle E. Tapi untuk CAM, dia kena tunggu. Waktu malam baru dia boleh tukarkan malit kepada pyruvate tu. Okay, cuma waktu malam je. So sementara, waktu malam pula, waktu siang. Waktu siang baru ditukarkan malit kepada pyruvate. Sebab waktu siang lah Calvin cycle boleh berlaku. Sebab kalau waktu siang dia dah tutup dia punya stoma, so bila dia dah tutup stoma dia, bila dia tukarkan pyruvate ditukarkan malit kepada pyruvate, so bila dibuang carbon dioxide tu, stoma dah tutup, jadi carbon dioxide tak boleh keluar lah, memang dia akan terperangkap kat dalam, hence Rubisco takkan confuse. Okay, Rubisco akan tahu carbon dioxide banyak, so dia akan fitkan carbon dioxide ni dengan kita punya RUBP. Okay, tapi itulah dia kena tunggu waktu malam. Okay, dia kena tunggu siang datang baru dibuat benda ni, baru dia akan dibuat decarboxylation ni. So mana dia nak simpan malit ni sementara tunggu waktu siang sampai? So dia sebenarnya akan disimpan dalam vacuum. Disimpan dalam vacuum. Sebab kalau dia tak simpan dalam vacuum, dia akan menyebabkan the whole structure become acidic to the point every enzyme akan hancur. Sebab kita ingat kan, kita pernah buat kan, enzyme dia ada optimal temperature dia. So better lah disimpankan malit ni dulu kat dalam vacuum yang tidak ada efek apa-apa kecuali tak ada efek apa-apa lah. Okay, tak ada efek apa-apa. So sampai waktu malam barulah dia keluarkan malit ni daripada vacuum dia, and then dia akan buat decarboxylation dan form pyruvate semula supaya pyruvate ni boleh jadi PEP balik by ATP. Dan carbon dioxide will become concentrated dekat bahagian dalam ketika waktu siang. Hence, lagi senanglah untuk fotosintesis berlaku sebab ketika siang juga berlakunya photophosphorylation ataupun the light dependent reaction. Okay, penat dah Bibil. So anyway, number 2, name the substance level F, G and X. So F kita adalah PEP, manakala G kita adalah malit. Okay, Y kita adalah NADPH sebab dia akan reducekan to form NADP plus. X, dia tanya X bukan tanya Y kan. So X kita adalah daripada malit jadi pyruvate, dia akan buang satu carbon dioxide. So inilah jawapan kita. Next dia kata, name the enzyme which catalyze the fixation of X in both cycles. So X kita dah tahu carbon dioxide tadi, dia akan fixkan carbon dioxide lah. So untuk enzyme untuk D yang atas ni jadi oxaloacetate dan F kita adalah PEP. So nama enzyme dia adalah PEP X carbon dioxide. So PEP carboxylase. Manakala yang E ni pula, ini adalah RBP, nama panjang dia ribulose 1,5-bisphosphate. So ni akan jadi enzim dia ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, so ini jawapan kita. Practice tulis panjang. Ni boleh buat RBP carboxylase oxygenase, tapi Rubisco kadang-kadang dia tak terima that's why dia letak belakang sekali. So bahayalah, pernah satu ketika tu dia tak terima. Panjang lagi baiklah. Okay, so kita ada phosphoenolpyruvate carboxylase dengan ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Next, state the name and function of Y. So Y tadi dah discuss, dia adalah the NADPH. So NADPH function dia cuma satu je, reducing agent ataupun electron donor. That's a good one. That's a good jawapan.
Then next one, how will hot and dry condition negatively affect the function of RUBP? So dia nak tanya awak, kan kita ada RUBP yang fix dengan carbon dioxide dengan bantuan Rubisco ataupun ribulose bisphosphate carboxylase, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Oh my god, penat dah sebut benda ni. So dia akan jadi the 3-phosphoglycerate, and then dia akan jadi 1,3-bisphosphoglycerate, and then dia jadi G3P, and then baru dia jadi ribulose bisphosphate tu. So kalau panas, dia akan tutup the stoma untuk hilangkan dehydration. So instead oksigen tak dapat dikeluarkan. Okay, oksigen tak dapat dikeluarkan sebab dekat thylakoid membrane kita buat the photophosphorylation yang boleh menghasilkan ATP, oksigen dan juga NADPH. Dalam masa yang sama, cyclic 1 boleh hasilkan ATP kan. So oksigen akan makin bertambah lah dekat bahagian dalam tu. So dia akan negatively effect disebab dengan kata lain berlakunya photorespiration sebab oksigen banyak. Dalam masa yang sama, dia akan menyebabkan RUBP fail to bind with carbon dioxide ataupun they only bind to the oxygen. So our punya photosynthesis output will become decreased. Alright, so I guess sampai sini saja saya nak discuss dengan korang. Korang pun dah penat, saya pun dah penat bercakap. So sampai sini dulu guys. Thank you. Take care. Assalamualaikum.